Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 5 usaha. Hari ini kita berjumpa lagi untuk PDPR Science. Dan seperti biasa sebelum kita memulakan PDPR kita, kita akan buat undian untuk mengetahui siapakah yang akan menerima hadiah daripada cikgu pada kali ini. Jadi jom kita undi. Okey, tempat yang ke-12. Tempat yang ke-12. Siapa tempat yang ke-12? Muhammad Anik Iman bin Abdul Adha. Jadi tahniah Anik Iman, ini hadiah untuk kamu, stapler juga. Jadi bolehlah ambil hadiah ni di pondok pengawal kita. Untuk yang lain teruskan ber-PDPR kita. Pada minggu lepas hanya 23 orang, minggu ini hari Isnin lepas hanya 23 orang saja yang mengikuti PDPR kita. Diharap pada minggu ini, hari ini bertambah lagi. Dan kita terus pergi pada apa yang kita nak belajar pada hari ini, sistem rangka. Kita masih lagi dalam sistem rangka. Hari ini objektif kita adalah untuk menyatakan apakah maksud sendi pada sistem rangka dan menyatakan fungsi sendi. Sendi ni perkataan yang biasa juga kita dengar. Jadi hari ini kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan sendi ini. Biasa dengar kan sendi kan? Jadi kita tengok ni. Menyatakan maksud sendi. Kalau kita tengok dalam gambar ni, yang ditandakan sebagai warna merah inilah yang kita panggil sebagai sendi. Kat sini ada 1, 2, kat sini pun ada 3. Itu dia sendi kita. Dalam gambar ni lagi banyak sendi yang kita boleh nampak. Kat sini. Ni. Ini dinamakan sendi. Ini pun sendi. Ini juga sendi. Kalau kiri sendi, kanan pun mestilah sendi juga kan. Dan sendi-sendi ini juga terdapat pada tulang belakang kita ni. Tulang belakang kita dipenuhi sendi. Jadi hari ni kita nak tahu apakah maksud sendi. Sendi sebenarnya ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Kalau kita tengok gambar tadi, sendi itu adalah tempat bercantumnya satu tulang dengan tulang yang lain. Jadi dalam gambar ni ditunjukkan dengan kita yang mana sendi, mana bukan sendi. Kalau tulang tu sebatang aja tak ada sambungan, itu bukanlah sendi. Sendi ni juga terdapat pada tulang jari-jari kita ni, dipenuhi dengan sendi. Nanti kita tengok apa fungsinya. Jadi yang dikatakan sendi itu ialah kita besarkan gambar tangan. Yang sendi tu tempat tengah-tengah tu. Tempat di mana tulang tu bercantum, itu dinamakan sendi. Kalau yang ni, yang warna merah ada line merah ni, dia tulang tu sebatang je. Jadi itu bukanlah sendi. Sama juga pada tangan kita. Bahagian siku ni ada sendi. Tapi bahagian atas ni, dia bukan sendi. Tapi bahagian atas lagi, tempat bahu tu, itu pun dinamakan sendi. Jadi tempat di mana dua atau lebih tulang berasingan itu bertemu, atau lebih tepat lagi tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Jadi itu maksud sendi. Jadi objektif kita yang pertama menyatakan maksud sendi. Kemudian seterusnya menyatakan fungsi sendi. Jadi pada leher kita terdapat banyak tulang leher sampailah ke bahagian bawah tulang belakang. Ini kita dah tengok pada minggu kelas kita yang lalu. Dekat tulang leher ni ada banyak tulang-tulang yang bercantum dari atas ke bawah. Ni. Dan disebabkan tulang ini dia bukanlah sebatang tulang saja, dia cantuman tulang-tulang, makanya tulang-tulang ini kita boleh gerakkan dia. Sebagai tulang leher, dia membolehkan leher kita bergerak ataupun membolehkan pergerakan kepala secara pusingan ataupun putaran. Awak nak angguk boleh, nak geling boleh, nak ke tepi, nak lentok ke tepi boleh, ke kiri boleh, lentok ke kanan boleh, nak tunduk ke depan boleh, nak dongak ke belakang pun boleh. Jadi kalaulah tulang kita ni, dia tulang leher ni dia sebatang aja, jadi kita tak boleh nak buat pergerakan tu. Jadi kita tengok video yang ni untuk mengetahui bagaimana tulang leher kita ini boleh, sendi pada leher ini boleh kita gerak, bantu untuk kita gerakkan. Tengok video ni.
Okey. Okey, kita tengok. Okey, tu kita lentokkan ke belakang. Okey, ke kanan, ke depan, ke tepi, dengan adanya sendi pada tulang leher tu, nampak tak tengkorak tu. Ni kalau kita tak tu dia tak kalau kita tegak aja, dia tegak ajalah. Okey. Okey. Jadi itu yang pertama. Jadi sendi pada tulang leher membolehkan leher kita pusing, ataupun kita putarkan leher kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, sendi pada tulang pinggul. Okey, tulang pinggul tu cikgu tandingkan. Ini tulang pinggul. Pada pinggang kita panggil tulang pinggul. Dan juga pada tulang lutut, membolehkan kaki dibengkok dan diluruskan. Ni kalau kita nak berjalan lah. Berjalan ke berlari ke berjoging. Untuk kita melangkah tu, ada waktu kaki kita dibengkokkan. Masa kita memijak tu, kita luruskan. Lepas tu nak bergerak kepada satu langkah yang lain, kita kena bengkokkan kaki. Okey. Jadi, tanpa ada sendi pada tulang pinggul dan tulang lutut ni, kaki kita tidak boleh digerakkan. Okey. Contohnya kalau orang tu kaki dia di simen, dibalut dengan simen, dia tak boleh nak gerakkan kaki, sendi dia tidak boleh digerakkan pada waktu tu. Okey, jadi kita tengok ni. Okey, gambar ni. Okey, nampak tak? Okey, sendi lutut tu membolehkan kaki dia dibengkokkan. Sama juga pada bahagian pinggul tu. Okey, membolehkan kakinya diangkat. Nampak tak? Okey. Macam tu. Okey. Tu fungsi sendi pada tulang pinggul dan juga tulang lutut. Okey. Okey, yang ketiga, sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan tangan ke belakang, ke depan, ke tepi ataupun membuat putaran. Okey, ni cikgu besarkan. Okey. Ni tulang bahu kita. Dia ada sendi dekat situ. Sebelah dia pun sama. Okey, ni sendi pada tulang bahu. Okey. Kemudian dibantu oleh sendi pada siku lah. Okey. Jadi apa yang sendi-sendi ni boleh buat untuk kita? Okey, kita tengok video yang ni pula. Okey. Okey, nampak tak tangan kita diangkat? Okey, siku kita dibengkokkan. Okey. Jadi masa kita angkat tu, okey, tulang balik. Masa kita angkat tu, okey, sendi pada bahagian bahu kita membolehkan tangan kita, tulang tangan kita tu bergerak. Okey, kat situ. Okey, kita tengok video yang kedua untuk sendi tangan ni. Okey. Nampak tak tangan kita dikuak ke atas. Okey. Jadi kat sini sendi bahagian bahu tu membolehkan tangan kita bebas bergerak. Nampak tak? Okey. Bayangkanlah kalau antara badan kita tu kat bahu kita tu tak ada sendi, dia tulang bersambung terus. Macam mana kita nak gerakkan? Kita gerakkan dia patah lah tangan tu. Okey. Okey. Dan yang terakhir sekali, sendi pada tulang bahu lagi, tulang tangan dan tulang belakang, membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh. Kita tengok sini. Tadi tulang leher tu kan, dia terus bersambung dengan tulang belakang sampailah ke bawah tu. Dia merupakan kepingan-kepingan tulang yang bersambung-sambung. Okey, macam tu. Okey. Jadi apa yang sendi-sendi ini boleh buat untuk kita? Kita tengok video ni. Kita tunduk. Okey, kita bengkokkan badan ke belakang. Okey. Apa lagi kita boleh buat? Tunduk lagi. Okey. Ke belakang pula. Okey. Jadi itu fungsi sendi tangan ke tepi pula. Okey. Disebabkan dia bersambung-sambung, bolehlah dia digerakkan. Kalau tak, memang tegak aje lah badan kita jadinya. Okey. Jadi itu fungsi sendi pada tulang bahu, tulang tangan dan tulang belakang. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat memahami apakah fungsi sendi dan secara umumnya sendi ini membantu kita melakukan pelbagai pergerakan. Okey, jadi cikgu rasa untuk PDPR kita sampai kali ini saja, dan
silalah jawab soalan-soalan yang telah pun cikgu sediakan untuk kamu pada pautan yang telah diberikan, dan untuk itu saya ucapkan selamat belajar dan jaga diri dan kesihatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.